A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita alhamdulillah dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 385 insya-Allah. Minta maaf sekejap ya. Kita akan berada pada muka surat 385 juzuk yang ke-20 dan kita pada hari ini insya-Allah akan bersama-sama dalam surah An-Naml, muka surat yang terakhir insya-Allah, dan kita akan separuh-separuh insya-Allah kita akan masuk pada surah yang baru pada hari ini, iaitu surah Al-Qasas. Jadi insya-Allah bersama-sama kita pada pengakhiran surah An-Naml. Alhamdulillah akhirnya kita tamat juga dengan surah An-Naml ini pada hari ini insya-Allah, harapnya insya-Allah jika Allah Taala izinkan. Jadi kita tamatkan cerita An-Naml hari ini ialah dengan beberapa kita katakan iaitu arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakhiran surah An-Naml ini ialah kita tahu surah An-Naml ini ialah turunnya sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah selama lebih kurang 13 tahun daripada awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sehinggalah kepada saat-saat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tempoh tersebut adalah tempoh, kita boleh katakan tempoh, kalau ikutnya sebagai manusia biasa, adalah tempoh perasaan kekecewaan, perasaan sedih, perasaan mungkin kita rasa macam tak ada harapan dah Mekah ni gayanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus memberi hiburan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu terus memberikan kata-kata semangat bahawa dakwah ini perlu diteruskan. Kerja ini mesti diteruskan. Dan iklankan kepada manusia, walaupun manusia, majoriti daripada manusia, kalau kita boleh katakan pada masa itu lebih kurang 90% lebih daripada manusia yang berada di Mekah pada masa itu tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala meneruskan memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena buat apa yang patut dibuat dan kamu jangan ambil kira hasil daripada usaha kamu. Maknanya orang nak dengar, orang tak nak dengar, orang terima, orang tak terima Islam, kamu teruskan kerja kamu. Jangan risau perkara-perkara itu. Sebab apa? Perkara itu adalah diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini insya-Allah kita muka surat 385 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Sadaqallahul azim, ayat 89 daripada surah An-Naml. Sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang tentang hari akhirat, apa yang berlaku pada hari akhirat, dan juga salah satu daripada perkara-perkara yang menakutkan manusia pada hari akhirat ialah al-faza'. Dia katakan al-faza' ini ialah benda-benda yang menakutkan manusia, yang menggentarkan hati manusia. Kerana apa? Kerana peristiwa pada hari tersebut itu sangat dahsyat. Jadi menyebabkan manusia ini dia akan timbul perasaan takut pada masa itu. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi cerita terus pada hari ini ialah kisah yang berlaku pada hari akhirat tersebut. Apakah dia benda-benda yang akan berlaku pada hari tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala kata, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Orang yang datang pada hari ini, jadi pada hari akhirat ni, jadi manusia ni akan terbahagi kepada dua. Satu jenis ialah manusia yang akan datang bil hasanah. Bil hasanah artinya sini dalam terjemahan adalah dengan kebaikan. Tetapi mengikut tafsir Al-Jalalain disebut kata bil hasanah sini ialah artinya ialah dengan la ilaha illallah, iaitu dengan keimanan. Jadi artinya sesiapa yang datang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
orang yang beriman, maknanya yang datang membawa iman pada hari tersebut, maka falahu khairum minha, maka dia, Allah Ta'ala akan beri balasan kepada dia. Beri balasannya ialah selamatkan dia pada hari tersebut. Jadi artinya orang Islam akan selamat. Dan kemudian ayat selepas daripada itu, iaitu ayat yang ke-90, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa man jaa'a bis sayyiati. Jadi maknanya dalam ayat 89 Allah Ta'ala kata man jaa'a bil hasanati. Kalau ikut makna hasanah ialah kebaikan, tapi ikut tafsiran dikata ialah la ilaha illallah, iaitu kalimat tauhid. Siapa yang datang kepada Allah pada hari tersebut dengan kalimat tauhid, maka falahu khairum minha, Allah Ta'ala akan beri balasan dia lebih baik lagi daripada itu. Memang kan, kalau ikutnya kita beriman pada hari ini, apa yang kita dapat balasannya, kita lihat memang hebat. Allah SWT memberikan seolah lebih daripada itu lagi. Sebab tu dalam ayat yang lain disebutkan apa ni, dia akan diberikan 10 kali ganda, paling kurang 10 kali ganda. Tapi lebih daripada itu lagi Allah Ta'ala boleh beri, mungkin sampai 700, mungkin lebih lagi tanpa hisap. Allah Ta'ala boleh beri kepada kita. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kita pada hari ini, kita buat sikit saja, tetapi Allah Ta'ala akan beri ganda-ganda. Kita rasa macam tak logik, nanti pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala, Masya Allah, sangat besar kan. Sebab itulah disebutkan sini falahu khairum minha, ianya akan dapat lebih baik lagi daripada itu. Dan juga benda yang kedua yang dia akan dapat ialah dia akan selamat daripada min faza'in yauma izin. Faza'in itu ketakutan, maka dia tak akan ada rasa ketakut, tak ada rasa, walaupun apa yang berlaku tu, sebab apa? Dia rasa confident kan, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Jadi itulah pentingnya ialah hasanah. Tapi dalam tafsir yang lain juga disebutkan hasanah itu lebih besar lagi, bukan hanya kalimat tauhid, bukan hanya la ilaha illallah, tapi juga dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi maknanya kat sini kita boleh terima, sebab apa? Sebab perkataan yang digunakan adalah hasanah, tetapi kepalanya mestilah la ilaha illallah, iaitu tauhid. Yang keduanya, ayat 90 tu disebutkan wa man jaa'a bis sayyiati. Bis sayyiati sini maknanya ialah kejahatan. Tapi apa maksud kejahatan di sini? Allah SWT sebutkan kejahatan, tetapi ahli-ahli tafsir dia menyebutkan kejahatan ke sini maknanya ialah asyirk. Makna kepala kejahatan ialah asyirk. Jadi sesiapa yang datang dengan kejahatan, dengan asyirk, faqubbat wujuhum. Jadi ulama-ulama tafsir kata, kenapa dia kata as-sayyi'ah di sini bukan hanya kejahatan biasa? Kalau kejahatan makna kita kata maksiat ke, siapa yang datang dengan maksiat, maka ulama kata sayyi'ah di sini artinya adalah syirik. Kenapa? Kerana balasan yang datang selepas daripada itu, iaitu apa? Faqubbat wujuhum finnar, maka dia akan ditelengkupkan. Ditelengkup tu maknanya dicampak muka dia tu, ditonyohkan gitu kan, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi balasan yang disebut itu sangat dahsyat. Jadi oleh kerana itulah ulama-ulama kata, oleh kerana balasan yang disebut itu sangat dahsyat, maka tidak sesuai, tidak dengan kalau hanya maksiat-maksiat yang kecil. Jadi menunjukkan situlah, sebab itulah ulama-ulama tafsir hampir sepakat mengatakan as-sayyi'ah di situ ialah artinya ialah syirik. Jadi maknanya siapa yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dicampakkan, bukan hanya dicampakkan biasa, tapi kubbat. Kubbat ni yang saya sebut tadi, iaitu ditonyohkan, diletakkan muka dia tu ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi kenapa disebutkan muka kat sini? Ulama-ulama tafsir ramai menyebutkan kat sini muka, kerana muka adalah tempat yang paling mulia kan. Bagi manusia tak adalah kan, bagi dia muka lah kan. Orang nak hina, menjatuhkan air muka ke, kita kata kalau orang nak tampar pun, orang tak tampar pada bahu kan, orang tampar pada muka. Sebab apa? Dia ada tu kan, dia punya psikologi dia ialah muka tu lah, untuk bila kena pada muka, artinya berani kau tampar pada muka aku, macam tu kan. Maknanya muka tu tempat paling mulia lah bagi manusia. Jadi bila dia campakkan muka dia tu pada neraka, jadi menunjukkan bahawa balasan tu adalah satu balasan yang besar. Sebab itulah ulama kata maksud sayyi'ah di sini adalah asyirku. Jadi Allah kemudian sebutkan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apakah tidak dibalas melainkan apa yang kamu lakukan. Artinya kat sini ialah semua yang Allah Ta'ala balas kepada kamu tu tidak lain melainkan itu yang manusia buat atas dunia ni. Bukan makna saja Allah Ta'ala suka-suka nak balas kita dengan balasan yang tak logik kan? Tapi Allah Ta'ala balas kita dengan balasan yang seteruk tu ialah kerana apa yang kita buat di atas dunia ni, sepadan dengan apa yang kita buat di atas dunia ni. Innama umirtu an a'budu rabb hazihil baldah allazi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Okey, sekarang ni ayat 91. Ayat 91 ni ialah menceritakan tentang arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas daripada dah tamat dah cerita kan, dah tamat dah cerita ini neraka yang akan menimpa pada orang kafir dan sebagainya,
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beritahu kepada Nabi, ginilah Muhammad, iaitu engkau beritahu kepada mereka. Innama umirtu, beritahu kepada orang kafir ni, beritahu kepada mereka bahawa apa, aku ni hanya disuruh untuk beribadah kepada Tuhan rumah ini, bukan Tuhan lain. Mereka pun tahu kan bahawa rumah ini, iaitu Kaabah ini, Baitullah ini adalah sebenarnya adalah dibina oleh Nabi Ibrahim atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu. Sebab itulah nama mereka Allah, nama mereka Abdullah dan sebagainya tu. Jadi mereka tahu Allah tu siapa. Kalau mereka nak tulis pun surat nak buat boikot kepada Nabi pun, mereka gunakan nama Allah, bismillah juga. Jadi erti kat sini ialah Allah ni bagi mereka adalah sudah lumrah, satu benda yang biasa. Mereka tahu. Jadi sebab itulah mereka tahu kan bahawa rumah ini ada tuan dia. Tuan ni siapa? Tuan ni adalah Allah. Jadi sebab itulah dia kata kat sini kan. Dia kata kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ni. Aku beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, aku ni hanya disuruh untuk beribadah kepada Tuhan rumah ini saja. Tuhan negeri ini, baldah. Hazihil baldah. Negeri ini adalah negeri Mekah tu. Allazi harramaha, yang Allah Ta'ala telah menjadikan dia ni haram. Apa maksud menjadikan dia ni haram? Iaitu Allah Ta'ala menjadikan dia ni selamat. Tanah haram kan kat situ kan tak? Manusia ni, orang Arab pada masa tu, walaupun mereka ni jahiliah, tapi mereka menghormati tanah haram tu. Mereka menghormati apa? Iaitu kalau orang jahat pergi kat situ, selamat. Orang tak ada peperangan kat situ, di tanah haram tu. Tanah haram Mekah kan. Dan macam-macam lagi. Orang Arab faham benda ni. Mereka tahu benda ni. Dan mereka tak akan buat benda-benda yang berdarah kat situ. Tapi bila Muhammad, mereka sanggup buat macam-macam kepada Muhammad. Padahal di tanah haram juga kan. Jadi, bagaimanakah tanah Mekah ni boleh menjadi tanah haram tu? Itulah Allah Ta'ala sebutkan sini. Dialah yang telah allazi harramaha, yang telah menjadikan tanah ini haram. Kemudian tu walahu kullu syai', dan bagi Allah ni semua benda. Maknanya apa benda dia nak buat semua boleh. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada orang Arab semua tu, aku ni disuruh untuk menjadi orang yang muslim, iaitu taat, rendah diri, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an atluwal Quran, dan kemudian seterusnya ialah wa an atluwal Quran. Aku ni disuruh, beritahu kepada mereka, aku ni disuruh untuk membacakan Quran. Dalam tafsiran ada dua maksud kat sini kan. Yang pertama kata aku ni disuruhkan baca Quran je. Kalau dalam terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmeh, dia kata ialah terus sentiasa membaca Quran. Tetapi kalau ikut dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir Al-Wasit, dia sebut lain sikit. Dia sebut iaitu apa? Iaitu aku disuruh untuk menyampaikan Quran ni, menyampaikan isi Quran ni. Bukan hanya membaca Quran, tapi aku disuruh untuk memberitahu kepada kamu mesej-mesej yang ada di dalam Al-Quran. Itu maksud wa an atluwal Quran. Aku disuruh oleh Allah, oleh Tuhan aku untuk bacakan Quran ni. Famanih tada. Kemudian aku disuruh macam ni. Aku nak beritahu kepada kamu macam ni. Siapa yang dapat petunjuk, fa inna ma yahtadi li nafsi. Maknanya kalau dia nak ikut Islam, maka satu kebaikan untuk dia. Wa man dhalla faqul inna ma ana minal munzirin. Kalau siapa nak sesat juga, aku hanya dapat beritahu apa? Aku ini hanyalah munzir. Aku ini hanyalah pemberitahu, pemberi amaran. Kamu tak nak ikut, itu bukan kerja aku. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah-masalah kamu. Aku hanya nak beritahu kepada kamu tentang isi Al-Quran. Sebab tu wa an atluwal Quran. Itu dikaitkan macam tu kan dalam tafsir. Kemudian wa qulil hamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Jadi katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ini ayat terakhir daripada surah An-Naml. Katakan mereka, wahai Muhammad, ceritakan kepada. Jadi kita semua pada hari ini, kita hanya pegang benda ni kan, iaitu kalau orang tak terima nak macam mana, tapi kita kena munzir, kena menyampaikan, dan kemudian kita kena kata Alhamdulillah kan? Alhamdulillah, iaitu kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah Taala yang pertamanya berikan kita ni, jadikan kita ni sebagai orang yang beriman. Walaupun kita dah cerita, orang tak nak terima, tapi kita ni Alhamdulillah masih tetap teguh, masih lagi dapat bersabar dengan keadaan apa yang sedang berlaku. Orang tolak pun. Jadi Allah kata kul alhamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. Allah Ta'ala akan tunjukkan tanda-tandanya. Nanti sa tu maknanya akan. Sayuriikum ayatihi fata'rifunaha, nanti kamu akan tahu.
Jadi kalau ikut tafsir, kalau kepada Nabi Muhammad SAW kat sini, setengah tafsir mengatakan ialah maksud di sini ialah nanti Allah tak akan tunjuk yang pertama sekali ialah masa peperangan Badar. Jadi fata'rifunaha, sebab apa? Majoriti daripada kepala-kepala Samsir Mekah ni telah dibunuh dalam peperangan Badar. Kan? Kamu nampak tu? Tu sayurikum, Allah Taala tunjukkan tu. Jadi kita pun macam itulah, kita yakin kan Allah Taala mungkin tunjuk di atas dunia ni dan di akhirat tu pasti. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Last sekali ayat ini sangat maknanya memberi semangatlah kepada Nabi SAW, iaitu apa? Nak cerita lagi bahawa sebenarnya Tuhan kamu, wahai Muhammad, wahai kita semua, wahai orang yang menyampaikan Islam semua, iaitu apa? Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Apa ni Allah Taala suruh beritahu, katakan kepada mereka ni ialah Allah tak akan lalai. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Maknanya kalau kamu buat apa-apa, kamu jangan ingat bahawa Allah Taala tak tahu. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala sedang perhati, Allah Ta'ala cuma Allah Ta'ala tak balas lagi pada masa sekarang, masa-masa saya nak menyampaikan ni kan. Jadi selepas ni nanti Allah akan buatlah apa benda yang dia tahu bahawa benda tu adalah baik untuk kita semua. Okey, Alhamdulillah habis kita surah An-Naml pada pagi ni, dan kita akan bersama-sama sekarang ni kita nak masuk kepada satu surah baru, iaitu surah ni adalah surah Al-Qasas. Jadi surah ni adalah Al-Qasas, tajuknya adalah, namanya adalah cerita-cerita, maksudnya kisah. Kalau kisah tu satu cerita, Qasas tu ialah cerita-cerita, banyak cerita-cerita. Apakah dia cerita-cerita yang Allah Ta'ala nak sebutkan ni, ialah kita akan tengoklah nanti dalam surah ini ada, insya-Allah. Jadi surah ini kalau ikut turutannya disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, dianya adalah turun selepas daripada surah An-Naml. Jadi kita tahu tadi surah An-Naml tu ialah antara surah yang terakhir diturunkan di Mekah. Jadi surah Al-Qasas ni turun selepas daripada itu lagi. Jadi dikatakan bahawa surah ini turun semasa Nabi SAW dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah semasa hijrah. So maknanya kita ni Alhamdulillah kan, kita sekarang boleh nampak kan, kita belajar sirah, kita tahu sirah kan, dengan pengetahuan kita tu kita boleh nampak kan, Nabi sekarang nak berhijrah, dalam perjalanan hijrah tu ambil masa 2 minggu kan. Nabi SAW duduk dalam gua Sur, lari dan tu kemudian takut dia kejar kan, dalam keadaan suasana macam tu, kemudian lari berjalan laluan yang tidak biasa, kemudian nak sampai ke Madinah. Jadi sampai di pertengahan jalan maka turunlah surah ini. Jadi kita boleh bayangkan surah ini sekarang ni surah penceritaan. Jadi tidak sunyi Nabi SAW, iaitu Nabi dapat cerita baru daripada Allah SWT semasa dalam perjalanan ni, perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Cerita ni dalam bentuk cerita. Jadi kita boleh rasa, maknanya suasana tu suasana takut, suasana tu suasana bimbang, suasana dikejar kan oleh orang Quraisy, suasana dapat wanted kan orang-orang kafir Quraisy dah tulis dah wanted Muhammad dan juga Abu Bakar ni. Jadi dalam keadaan wanted itu tu, kalau ikutnya takutlah kan. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan surah ni. Surah ni adalah surah yang menggembirakan Nabi SAW. Jadi insya-Allah dalam sesi akan datang kita akan ceritakan tema secara lebih detail, insya-Allah kan, sebab kita ada panjang juga kan surah ini. Jadi insya-Allah, jadi surah Al-Qasas ni adalah surah Makkiyah lah, dikira sebagai Makkiyah, tapi ada yang kata dalam perjalanan lah di antara Makki dan juga Madani. Jadi ada yang ayat ni, ada yang ulama-ulama kata setengah daripada ayat ni adalah ayat Madani, tapi tak apa, tapi kita kata ialah dia adalah pertengahan di antara Makkah dan juga Madinah. Jadi kita dengarkan dia adalah majoriti daripada ayat ni adalah cerita, tentang cerita apa? Cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta Sin Mim. Di permulaan tu kita tak ceritalah. Sebab apa kan? Sebelum daripada ni kita cerita ayat-ayat hijaiyah dipanggil ni, ataupun muqatta'ah ni, iaitu huruf-huruf muqatta'ah ni, huruf-huruf yang pendek-pendek ni kan, alif lam mim dan sebagainya tu mempunyai makna-maknanya yang tersendiri, dan pelbagai ulama lah memberi makna kepada huruf-huruf ini. Dan pendapat yang paling popular, yang paling kuatnya kalau ikut tafsir Jalalain, dia kata ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui maksudnya. Tapi ada ulama-ulama lain yang memberi makna-maknanya kat sini. So insya-Allah boleh refer kepada buku-buku tafsir yang lain. Semua tu ada pendapat-pendapat yang boleh diterima kalau nak pakai, tapi tidak semestinya satu pendapat sajalah kan maknanya. Okey, tapi pendapat yang masyhur ialah Allahu a'lamu bimuradihi, Allah Taala saja yang tahu maksudnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang pertama sekali Allah SWT mereferkan itu semua tu yang turun semua tu, tilka tu
Yang turun banyak-banyak tu adalah tanda-tanda ayat-ayat daripada Alkitab, iaitu daripada Al-Quran. Apa? Al-Mubin. Al-Mubin tu apa? Maksud Al-Mubin tu kita sebut daripada ni kan, iaitu yang penjelas, menjelas. Kalau dalam tafsir dia kata Al-Muzhir. Muzhir tu makna yang menzahirkan. Yang menzahirkan tu makna kalau dulu tak nampak, sekarang jadi Quran ni jadi menampakkan satu benda. Gitu kan. Jadi apa yang nampak, apa yang tak nampak? Yang menampakkan, yang dinampakkan oleh Al-Quran ni ialah benda al-haqqu wal batil. Itulah yang diberi penjelasan oleh ulama. Jadi maksudnya sini Quran ni, dengan turunnya Quran tu, dia beritahu kepada kita, ini betul, ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Jadi kalau tanpa Quran, soalan kita ni tak nampak. Jadi macam cahaya lah kan, hitam ke putih, hitam ke putih. Kalau tak ada cahaya, dalam gelap sama je hitam putih kan. Kalau tak ada cahaya, merah, hijau, kelabu, semua sama saja. Tapi bila ada cahaya, kita boleh nampak. Jadi Al-Quran tu macam tu, dia tu Al-Mubin, dia menjelaskan, penjelaskan yang ni salah, yang ni betul. Betul. Kemudian natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Kami bacakan alaika kepada kamu. Jadi kita sebut tadi kan dah, suasana tu suasana hijrah kan, suasana perjalanan. Jadi turunnya ayat ni memang cantik lah kan, iaitu cerita yang menghiburkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan lagi kandungan dia tu sangat-sangat menghiburkan. Jadi bayangkan dalam keadaan susah tadi, tiba-tiba datangnya ayat ini. Jadi Allah Ta'ala kata, kami nak bacakan kepada kamu tentang kisah Musa. Jadi rupanya kisah Musa ni satu kisah yang penting lah bagi kita. Kenapa? Kerana benda ni ialah di hadapan Nabi nanti, di Yasrib sana tu, Nabi nak pergi hijrah kan. Di Yasrib sana ada apa? Ada kaum Yahudi. Jadi persediaan untuk memahami kisah Bani Israel dan kisah Nabi Musa ni sangat memberi manfaat lah kepada Nabi kita SAW, sangat bertepatan. Iaitu Nabi nanti akan tahu, lebih tahu daripada orang Yahudi tahu tentang Nabi Musa. Kenapa? Kerana orang Yahudi tahu Nabi Musa, cerita-cerita dia, tok nenek dia, ayah dia cerita, mak dia cerita kan, dia ambil cerita, lepas tu nakal kan, sambung beri kepada anak cucu dia. Tapi apa yang Nabi SAW tahu ni ialah kisah daripada Al-Quran. Maknanya benda tu datang daripada Allah direct kan. Jadi mana lebih betul lagi. Jadi Allah Ta'ala pun cerita kat sini. Cerita apa? Kisah Nabi Musa ni, dia kata ni nak cerita Naba Musa. Naba Musa ni cerita paling besar. Maknanya Naba ni berita besar, Al-Khabarul Aham, khabar yang sangat penting. Musa dan juga Fir'aun. Jadi maknanya kisah Musa yang paling penting sekali ialah Musa dan Fir'aun lah. Ada banyak lagi cerita lain, tapi kisah yang paling besar iaitu Nabi Musa dan Fir'aun. Bil haqqi, dengan benar, bis sidqi, bil haqqi ni bis sidqi, dengan sebenar-benarnya, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Inna Fir'aun ala fil ardi. Startlah cerita sekarang ni. Cerita apa? Fir'aun ni jahat atas muka bumi ni. Dia ni takabbur atas muka bumi. Ala tu atas, tinggi. Tinggi tu maknanya takabbur, ta'azzama. Dia rasa dia ni besar, dia rasa dia ni hebat kan. Ta'ala fil ardi. Fil ardi kat situ ulama tafsir kata di negeri Mesir. Sebab apa? Fir'aun ni tidaklah memiliki semua negara. Bukan semua dunia ni dia punya. Negeri Mesir saja kan. Jadi dia ni menguasai di negeri Mesir tu, menguasai dalam bentuk bukan menguasai biasa, menguasai dalam kejahatan. Fir'aun ni, nama Fir'aun ni adalah nama, kalau ikutnya adalah nama umum. Pharaoh kan. Nama umum apa? Nama umum kepada raja-raja Mesir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nama Fir'aun ni, iaitu raja Mesir, sedangkan semua ramai Fir'aun, bukan satu Fir'aun saja kan di negeri Mesir tu kan. Fir'aun satu, Fir'aun, semua tu adalah raja kan. Tapi Allah Ta'ala menggunakan nama Fir'aun tu untuk memberi impak, kefahaman kepada kita kan. Iaitu apa kan? Orang besar ni kerana kekuasaan kadang-kadang dia hanyut. Jadi kekuasaan ni kadang-kadang boleh melalaikan manusia, melupakan manusia terhadap kebenaran, menyebabkan, jadi tengoklah sebagai contohnya adalah si Fir'aun. Jadi ingat sekali lagi, Fir'aun tu bukannya nama seorang, tapi Fir'aun tu adalah nama jawatan tu. Tapi Allah Ta'ala gunakan tu untuk merefer kepada apa yang dihadapi oleh Fir'aun, iaitu menghadapi oleh Nabi Musa AS, iaitu menghadapi Fir'aun. Kalau ikut dalam sejarahnya lah kan iaitu orang yang dihadapi oleh Musa ni, oleh Nabi Musa AS ni, ialah nama dia adalah anak kepada Ramses yang kedua. Jadi kalau tengok dalam salsilah cerita Nabi Fir'aun negeri Mesir tu, dia ada Ramses nama dia. Dia ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Jadi ada nama dia Ramses 2, anak dia tu. Anak dia. Dia katakan Ramses 3 dan sebagainya, wallahu alam bisawab. Tapi ceritanya dia adalah yang jadi tauhid pada masa tu, iaitu yang mengatakan dia ni Tuhan. Jadi dia ni ala fil ardi,
Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut ni wa ja'ala ahlaha syi'a. Syi'a ni jamak kepada syiah. Sekarang syiah lah kan. Syiah tu dari segi bahasanya makna kumpulan maknanya. Satu grup yang disatukan oleh satu benda, nama dia syiah. Itu perkataan lah. Jadi bila dalam Quran Allah Ta'ala sebut sini, Fir'aun ni apa yang dia buat? Dia buat ialah dia telah membahagikan rakyat dia tu, waja'ala ahlaha, menjadikan orang negeri Mesir tu syiah, iaitu kelompok-kelompok. Jadi rupanya cara macam ni adalah cara yang popular, yang digunakan oleh orang-orang yang nak memerintah orang lain. Iaitu kalau orang lain bersatu melawan dia, dia mungkin akan kalah. Jadi sebab tu cara dia apa kan? Cara dia ialah pecah dan perintah. Ada konsep dia kan. Konsep dalam pemerintahan ni, kalau kita nak kuasai orang, kita pecahkan dia. Bagi dia bergaduh sama dia, kita akan boleh kontrol dia. Kadang-kadang kalau dia ni bersatu, kita tak susah nak kontrol dia. Jadi kita suruh dia ni berpecah. Jadi rupanya teori ni telah difahami oleh Fir'aun dan digunakan oleh Fir'aun. Sebab tu dia kata wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia telah memecah-mecahkan rakyat dia tu kepada kumpulan-kumpulan. Jadi ada Bani Israel, ada Fir'aun, ada utukan. Akhirnya dia akan ada perasaan ta'assub sama-sama dia tu. Itu dibuat oleh kemudian yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia telah memperhambakan, melemahkan satu kumpulan. Kumpulan sini ialah maksudnya ialah Bani Israel. Satu kumpulan daripada ini telah yuzabbihu abna'ahum. Dia bunuh anak-anak lelaki dia. Anak lelaki Bani Israel. Kemudian jadi Bani Israel tadi macam mana? Bani Israel ini asalnya bukan negeri Mesir asalnya. Dia adalah daripada Palestin. Bani Israel ini adalah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Anak Nabi Yaqub ni adalah Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni adalah anak kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi kita tahu, kita kata Nabi Yusuf kan, mereka semua telah berpindah ketika Nabi Yusuf AS telah menjadi pembesar di negeri Mesir. Jadi mereka semua pindah ke sana. Lalu ramailah mereka, ramai dalam 4-5 keturunan. Kalau ikutnya 4-5 keturunan, Nabi Musa ni dilahirkan. Jadi lepas 4-5 keturunan jadi ramailah. Kalau sebenarnya kan, kalau macam kita nak, macam negeri kita pun kan, kalau 4-5 keturunan, orang tu walaupun dia datang daripada negeri tempat lain asalnya, so dia dah jadi ramai, jadi tempat dia lah kan gitu kan. Itu cerita dia. Jadi apa yang dibuat oleh Fir'aun ni, yuzabbihu abna'ahum. Dia membunuh anak lelaki. Sebab apa? Sebab dia punya pawang-pawang dia punya pendeta Fir'aun ni, pembesar-pembesar Fir'aun, orang keliling dia kata kamu nanti akan dibunuh. Kerajaan kamu ni akan dijatuhkan oleh salah seorang daripada anak lelaki daripada Bani Israel. Itu diberitahu kepada Fir'aun. Jadi akhirnya Fir'aun pun buat tindakan membunuh semua anak lelaki-lelaki. Ni kan yang lahir. Tapi dia tak bunuh semua. Dikatakan dia bunuh tahun ni, yang lahir tahun ni semua dibunuh. Tahun depan dibiarkan hidup. Tahun depan pula dibunuh pula. Dipilih-pilih pula macam tu. Kemudian wa yastahyi nisa'ahum, dan dibenarkan hidup, maknanya dibiarkan hidup perempuan. Tapi biar hidup perempuan, kalau ikutnya maknanya bila perempuan mudahlah diperkotak-katikkan, mudahlah digunakan, mudahlah dirampas, mudahlah diperhambakan, mudahlah macam-macam sekali bila tinggal perempuan saja kan. Sebab lelaki dah kurang, separuh dah tak ada. Jadi tinggallah perempuan. Jadi perempuan tu tengoklah kan macam-macam lah digunakan sekarang ni kan. Akhirnya jadi hilanglah keturunan tu, nasab kan. Innahu kana minal mufsidin. Memang Fir'aun ni jahat dan dia ni termasuk dalam orang mufsid. Allah Ta'ala bagi label kat dia. Kemudian wa nurinu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin. Allah kata dalam ayat terakhir pada hari ini, iaitu kami mau untuk memberi minnah. Yang namunna tu memberi minnah. Minnah ni pemberian. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ni kalau dia nak buat semua boleh. Dia hanya kun fayakun saja. Jadi sebab itulah dalam cerita ni Allah Ta'ala kata dia nak beri satu anugerah kepada orang-orang yang dilemahkan. Siapa yang dilemahkan? Iaitu Bani Israel. Kalau ikut asalnya allazina stud'ifu. Tapi ayat ni lebih general. Dia lebih general iaitu apa? Allah Ta'ala boleh memberi kuasa, kehebatan kepada orang yang dilemahkan di satu negeri. Kadang-kadang dia lemah tapi Allah Ta'ala boleh beri kuasa kepada dia. Jadi seperti apa yang berlakulah kepada Bani Israel di negeri Mesir pada masa itu, walaupun dia lemah tapi Allah Ta'ala boleh beri kuasa kepada dia. Kita tahu selepas daripada itu, akhirnya Nabi Daud AS telah menjadi raja. Kemudian Nabi Sulaiman menjadi raja kan, daripada Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala dia boleh kata memberi kuasa kepada orang yang dilemahkan tu. Iaitu namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, orang yang dilemahkan di atas muka bumi, wa naj'alahum a'immah. Allah Ta'ala boleh nak jadikan mereka ini
sebagai a'immah. Tengok kan kesesuaian. Kesesuaian ayat ni ketika mana Nabi SAW tu pada ketika itu adalah sedang dilemahkan. Sedang dilemahkan di negeri Mekah kan. Lepas tu dia kejar pula kan. Jadi dalam perjalanan tu tiba-tiba Allah Ta'ala katakan, kami nak beri kepada orang-orang yang dilemahkan, orang-orang dizalimi di atas muka bumi ni dengan menjadi a'immah, mereka yang menjadi imam. A'immah ni jamak kepada imam. Imam ni maknanya orang ketua. Jadi a'immah tu ketua-ketua. Wa naja'alahum alwarisin, dan kami nak jadikan mereka ni sebagai waris. Waris ni apa? Iaitu orang akan yang mewarisi dunia ini. Memerintah dunia ini. Jadi itu adalah limpahan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kemudian selepas daripada itu Allah Ta'ala kirimkan Nabi Muhammad SAW, dan Allah Ta'ala Nabi Muhammad diperhinakan di negeri Mekah, dan kemudian Nabi berhijrah. Jadi Allah Ta'ala bagi bayangan kat depan apa yang akan Nabi SAW dapat. Jadi Alhamdulillah, setakat tu kita berhenti pada hari ini. Apakah cerita selanjutnya tentang Nabi Musa ni sebagaimana yang diceritakan dalam soal Qasas. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada sesi akan datang insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.